Baik, pagi ini kita akan bersama dengan yang berbahagia Datuk Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz. Alhamdulillah, apa khabar yang bahagia Datuk? Alhamdulillah, sihat orang tua. Masya Allah. Baik, yang bahagia Datuk, kawan-kawan kita ni, adik-adik kita ni bertanjak-tanjak lah Datuk. Luar biasa, nak tengok dia orang bersilat. Mak kilau Datuk, boleh Datuk? Okey, siapa pandai silat kat sini? Cakap tangan sikit. Wah, oi pandai. Subhanallah. Ada cita-cita nak jadi mak kilau? Okey. Baik, adik-adik yang dirahmati Allah, guru-guru Ustaz yang bahagia, tuan pengetua, guru-guru, tidak lupa kepada seluruh pelajar-pelajar sekolah menengah kebangsaan Sultan Yusuf. Macam kenal Yusuf Datuk. Baik, tuan-tuan dirahmati Allah, pagi ni kita nak sembang-sembang santai lah, berceramah, mendengar tazkirah, nasihat daripada yang berbahagia Datuk Ustaz Kazim Ilyas. Jadi apa pun, mari kita dengar mukadimah lah dulu daripada yang berbahagia Datuk, kepada guru-guru dan pelajar-pelajar seluruh yang hadir pada pagi ini. Dipersilakan yang bahagia Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih kepada Da'i Ahmad yang saya muliakan, Tuan Pengetua dan seluruh barisan guru-guru yang dihormati, kepimpinan PIBG, seterusnya anak-anak, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tengok adik-adik pakai baju segak hari ni, udah macam terkelu lidah ustaz ni. Tengok tengkolok pula, sayang kerih tak ada. Nah, tengkolok dah cantik, baju dah cantik, samping dah cantik, masya-Allah. Yang anak dara pula, dengan kain batik atas kepala. Subhanallah. Nak start pun tak boleh Ustaz Ahmad. Nak mula pun tak tahu, kelu lidah tu. Bagaimanakah ku mula, dan apakah kata-kata yang indah untuk diabadikan? Tiap madah bererti, tiap wajah berkisah. Manakah ilhamku? Cahaya di matamu, senyum di bibirmu, mengukir 1000 tanda pertanyaan. Mungkinkah kau jua dalam kerinduan? Di saat begini aku merindukan. Berhelai-helai surat terbiar di depanku, tak dapat aku utuskan. Ku ramas semua dan ku buangkan jauh dari pandangan. Lalu aku kesal, ku kumpul semula, tak dapat ku nyatakan apa yang ku rasa. Andai engkau tahu gelora hatiku, pastikan kau sahut jeritan batinku. Dengarkanlah panggilanku, dengarkanlah lagu untukmu. Okey, dah hujan pula. Soalan besar ada hujan. Dia bukan lagu Tiara dah tu. Oh, Tiara. Mana ingatkan lagu-lagu kita orang lama kan. Ini dia orang suka lagu Tiara. Tiara ustaz suka juga, tapi lagu tu lembik sangat. Tiara, jika kau bertemu aku begini,
lumpur tubuh dan keringat membasah bumi. Di penjara terkurung terhukum hanya mahal. Ini belum. Baik, alhamdulillah. Itulah ucap pertama daripada yang bagi Datuk. Terima kasihlah yang bagi Datuk kerana menghiburkan kami dengan lagu suatu masa. Subhanallah. Baik, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang kita tahu, kita telah melalui bulan hijrah, kita melalui, tak lama lagi kita nak menyambut hari kemerdekaan. Jadi sebagai seorang pelajar yang bagi Datuk, apakah nasihat yang berbagi Datuk kepada pelajar-pelajar kita supaya kita berjuang, terutamanya di dalam medan persekolahan? Dipersilakan bagi Datuk. Baik, terima kasih Ustaz Ahmad, tuan-tuan, puan-puan, anak-anak, mudah-mudahan dirahmati Allah. Kita telah melalui beberapa fasa, dan selepas ini kalau umur kita panjang, kita akan melalui pelbagai jenis fasa-fasa yang berikutnya yang akan menanti kita. Yang telah kita lalui ialah zaman kanak-kanak kita, zaman baby. Tadi saya sebelum datang tadi ada orang minta saya tolong belah mulut cucu dia, anak dia. Saya pun ambil kurma, ambil air zam-zam, letak di sini, letak dekat bibir dia. Bukan bibir ustaz, bibir dia lah budak tu. Letak kat bibir dia. Oh, pandainya, subhanallah budak ni. Adik-adik, kalau kita nak puji adik kita, anak saudara kita ke, jangan puji, ya Allah pandainya budak ni, jangan. Oh, bijaknya budak ni, alhamdulillah. Sebut selepasnya, alhamdulillah, subhanallah. Ya Allah, comelnya budak ni, ya Allah, sebut alhamdulillah, Allahu akbar. Jangan sebut comelnya budak ni macam Ma Deng Suk. Ma Deng Suk, bukan itu Korea punya orang ke? Sebut selepas dia dengan kalimah zikir. Sebab hari ni ada orang yang tak nak siarkan gambar baby dia dekat media. Dia beranak, kemudian dia gambar anak itu dia bubuh love. Jadi tak nampak. Kita berkata, ya Allah, muka anak dia muka love. Bila tanya kenapa awak tak nak siarkan muka awak pada media, dia kata nanti kena penyakit ain, kata dia. Boleh siarkan gambar adik kita, anak kita, anak saudara kita dalam media sosial, TikTok ke, Toktik ke, belasah je lah. Tetapi sebut perkataan kalimah dia apa? Ya Allah, comelnya budak ni, subhanallah. Dan bila orang puji adik kita, orang puji anak kita, ya Allah, comelnya anak awak, alhamdulillah. Jangan sebut bila orang puji anak kita, ya Allah, cantiknya baby awak, tengoklah mak dia. Amboi awak. Baik, kita bila kita letakkan dia air zam-zam, letakkan dia kurma, dia pun pandai mencicip. Siapa mengajar dia? Siapa yang mengajar anak-anak tadi mencicip susu ibunya, mencicip air daripada air kurma, air zam-zam tadi? Dia bukan masuk kursus pun. Dia tak ada pula masuk kursus PLKN. Kursus ini kita berikan kepada baby-baby yang baru lahir, ya, cara-cara nak minum. Mana ada, tuan-tuan? Engkau letak je dekat dia, pandailah dia hisap, ngap. Kemudian dia mula membesar. Kita dah melalui proses itu. Umur 3 tahun dia mula nak cari kawan, umur 2 tahun mula nak cari kawan. Sebab tu kalau mak kita ada adik 2 tahun, adik tu duduk main seorang-seorang, datang opah, anak kamu ni nak kawan ni lehau depan ni. Maknanya apa? Beranaklah lagi seorang lehau, kata dia. Kadang-kadang bila budak-budak ni berkumpul dengan sepupu-sepupu dia, main kereta mainan, berebut main ini, berebut ni, umur 3 tahun 4 tahun, kerjanya ialah nak berkawan, nak seronok, nak berjalan, nak seronok. Masuk umur darjah 1, 7 tahun, kita melalui fasa yang kedua, kita mencari kawan untuk bermain-main, main bola, main polis sentri dulu-dulu lah. Nak berkawan di sekolah, berlari-lari, berlumba-lumba di sekolah.
Pergi sekolah, sekolah belajar juga, tapi lebih kepada nak berkawan. Itu peringkat sekolah rendah. Petang-petang naik basikal, habis-habis pusing taman naik basikal. Mari sekolah menengah macam kita ni lain pula. Jarang kita macam budak-budak dah. Kita lebih kepada untuk hujung minggu keluar Ipoh tengok wayang Mat Kilau. Contoh, malam-malam lepak dekat Starbucks. Lepak itu jenis kita. Jarang budak darjah 1 lepak kat Starbucks. Jarang tuan-tuan. Budak darjah 1 lepak Starbucks relax. Kopi kano 1 jarang tuan-tuan. Dia adik-adik macam kita ni semua nak ada kawan, nak ada handphone, okey, nak ada masing-masing, dah ada media sosial masing-masing. Kemudian petang-petang jalan-jalan menyembah kawan. Kemudian WhatsApp grup, telefon, semua dah tengok video call, semua. Ini zaman kita. Dan zaman ni dah mula tengok dah mana yang boleh pengorak tengok mana. Zaman kita dah ni. Kita mencari kawan untuk belajar. Kita mencari kawan untuk study group. Kita mencari kawan untuk belajar. Untuk itu pelajaran. Sampai satu peringkat nanti adik-adik akan tinggalkan zaman ni. Umur 17, umur 18, umur 19, bye-bye. Kadang-kadang last kita jumpa kawan kita tu masa umur 17 tahun ataupun masa 18 tahun ambil result SPM. Lepas tu tak jumpa dah. Tak jumpa dah. Sebab kita dah mula melalui fasa yang kedua, fasa mencari alam pekerjaan. Dan kita berkawan hari itu dengan orang yang baru belaka. Baru di tempat kerja, baru kenal di sekolah SYS, maka dia jadi kawan. Kawan apa? Kawan satu pekerjaan. Yang kawan satu persekolahan dulu ramai yang dah hilang lah, melainkan yang masih duk kontak kita. Sebab tu ada kata-kata yang kata kalau awak nak tengok mana kawan awak yang sejati, awak tengok lepas SPM, lepas STP, siapa yang call awak, siapa yang masih lagi berhubung dengan awak. 2-3 orang je tinggal lagi, yang lain beratus-ratus dah tak jumpa dah. Kita akan melalui fasa yang seterusnya, fasa alam pekerjaan. Orang itu kita kenal di tempat kerja, orang ni kita kenal di tempat kerja, orang ni kita kenal di tempat kerja. Kadang-kadang kita kenal orang ini ialah kejiranan kita. Fasa itu sampai satu peringkat, fasa di tempat kerja akan berlalu pula. Kita akan melalui fasa yang seterusnya ialah fasa di surau, fasa di masjid. Kawan-kawan kita ialah kaki kuliah, kawan kita ialah kaki mengaji, kawan kita ialah kaki yang duk ikut kuliah, grup muslimat, grup kuliah duha, grup kuliah petang, grup kuliah maghrib. Yang mana yang dah pencen-pencen dah habis dah tak jumpa dah. Sampai satu fasa tuan-tuan, daripada fasa kita datang seorang akan melalui satu fasa lagi, kita akan pergi juga seorang-seorang. Yang ni mesti kena. Seorang-seorang meninggalkan dunia. Orang hantar kita ke kubur, kawan hantar, jiran hantar, anak suami isteri semuanya hantar, kereta pun bawa, payung pun bawa, jak air pun bawa. Tapi yang datang-datang tadi semua balik. Jak air balik, payung balik, kemah usung tempat lain, semua balik. Kawan balik, kereta balik, motor balik. Yang tinggal siapa? Seorang. Seorang dalam tu. Tak ada kawan dah. Mana kawan masa tahun 1? Tak ada. Oi, mana kawan masa tingkatan 5? Tak ada. Oi, mana dia kawan masa tempat kerja? Tak ada. Oi, mana dia kawan? Tak ada. Seorang-seorang lah. Jarang kawan-kawan duduk dalam kubur bila kita masuk kubur. Jarang. Bila kita duduk dah dikebumikan dalam kubur, suami duduk bersila dalam kubur. Tak boleh ha, relax. Malaikat datang,
abang settle, relax. Dia bila dia tunggu mana malaikat ni. Berani suami jawab je, tampar adik malaikat, bisu terus kat dia. Pandai-pandai seorang lah. Inilah dia tuan-tuan kehidupan kita. Dan sekarang adik-adik sedang melalui fasa yang sangat menyeronokkan. Fasa inilah yang menyeronokkan. Fasa duduk di sekolah menengah, ada tingkatan pula. Fasa inilah yang menyeronokkan, yang mana jadi atlet, lari 100 meter laju. Wah, dia lari laju. Yang mana pula pandai bersyarah pula, dia pandai bersyarah. Tengok pula yang ni pandai baca Quran, yang ni pandai baca Quran. Semuanya menonjolkan bakat masing-masing. Ada pula yang badan sadar, duk saja-saja pun pakai baju slim fit, pakai baju slim fit berjalan sadar. Sesepak batu, aduh sakit, astagfirullahalazim. Di mana sadar engkau? Tersepak batu, aduh celaka betul dia. Lain pula suara dia. Masa inilah yang paling menyeronokkan adik-adik. Ya Allah, tambah-tambah pula kakak pula belikan makeup Mary Kay. Ya Allah, simplicity pula. Tak sabar-sabar nak datang hari ni. Hari ni pakaian bebas, pakailah cantik-cantik. Masya Allah, dia top up sana, top up sini. Sebab apa? Sebab saat ini paling menyeronokkan. Berapa ramai yang saat ini menyalahgunakan keseronokan belajar macam ini. Ada yang menghabiskan masa dia dalam tempoh begini bercinta. Aduh, anak dara umur 16 tahun tingkatan 4, boyfriend aja 6. Astagfirullahalazim. Dating pukul 3 petang kat KFC bawah. Kau. Tapi adik-adik jangan terkejut. Jangan terkejut. Jodoh sekarang kita tengok tak tentu. Adik-adik sekarang umur 17 tahun, jodoh adik mungkin dalam kandungan ibu dia sekarang. Betul. Hari ini ada perempuan umur 60, suami 24. La ilaha illallah. Ada jodohnya pula cikgu sekolah dia. Wow. Budak tingkatan 5 duk ambil gambar dengan cikgu kelas. Cikgu ambil gambar cikgu. Sekarang B ambil gambar B, kau B tak? Umur 20 tahun kahwin dengan cikgu sekolah dia. Macam mana awak boleh berkahwin dengan cikgu awak? Memang kita rapat daripada sekolah. Masa saya sekolah, saya jadi ketua persatuan. Dia guru persatuan lah. Daripada itu kita erat, lepas saya habis sekolah, kita masih berhubung. So why not kan? Why not? Lah. Sebab tu kadang-kadang jodoh kita ni mungkin baby tu masih lagi sedang dalam alam rahim lagi ni. Umur 16, umur kita 36, kahwin dengan budak umur 20, umur 19. Ini jodoh benda pelik. Ada orang tuan-tuan menghabiskan masa yang begitu seronok untuk belajar, dia habiskan masa dia untuk bercinta. Adakah salah bercinta? Tak salah, tapi belum masa. Ulang balik. Adakah salah bercinta? Tak salah, tapi belum masa. Ini baru tingkatan 3, makwu tingkatan 5. Dah bincang masalah anak dah. Wah. Nanti anak kita berapa orang kencing pun bengkok lagi, menyampah aku. Kerja sekolah pun tak buat, sibuk nak bela anak orang. Dia ambil gambar pula. Surprise. Menyampah aku. Jadi adik-adik, sekarang adik-adik tidak ada tanggungjawab. Bukan kita nak bayar sewa rumah, bukan kita nak bayar sewa kereta, bukan kita nak kena masak, bukan kita nak kena cari rezeki. Bapa kita buat, mak kita buat. Sekarang tugas kita hanyalah belajar.
Yang memberatkan kepala duk fikir masalah anak orang tu buat apa? Duk fikir tu, tengok makwa dia. Kenapa hari ni dia masam Kenapa Dia tanya kawan dia, mana aku tahu kau tanya lah. Aku ronsin lah, kenapa aku bagi salam pun tak jawab, aku senyum pun tak jawab. Lantak dia lah tuan-tuan, bukannya ke anak kita. Tapi adik-adik kadang-kadang suka ambil berat. Bila dah ada Pak Wu, tengok-tengok Pak Wu tu duduk baik dengan Mak Wu lain pula. Geramnya aku, geram. Geram. Tak ada kerja, cari kerja. Jadi adik-adik, dalam proses kita belajar sekarang ni, enjoy dengan pelajaran. Bagi seronok dengan pelajaran. Bagi kita cinta dengan pelajaran. Tambah-tambah adik dapat sekolah yang bagus, cikgu yang bagus. Dan cikgu tu pun kena mengenjoykan juga pelajaran. Macam kami lah, macam saya mengajar, saya pun kena enjoy bagi bercakap. Kalau lah saya tak enjoy, adik-adik ni dah lah bersila. Bersila satu, sakit gout pula. Aduh. Baru tingkatan 3, oh my god, apa ni? Bayangkan kalau saya mengajar adik-adik semua tak menyeronokkan. Slow ya. Kita sekarang berada dalam fasa agak-agak macam mana? Marilah kita belajar bersungguh-sungguh. Hak depan ni tidur tuan-tuan. Hak seorang tu bawa kerih, dia main tikam saya. Lain kali cakap deras sikit, dia tikam. Sebab itu kedua-dua pihak, kita, persekitaran sekolah, cikgu dan sebagainya, menyediakan satu tempat, menyediakan satu prasarana yang bagus. Adik-adik belajarlah, jangan duk fikir benda lain. Jangan duk fikir lepas ni aku nak kahwin dengan siapa, stok laki-laki tak ada. Stok laki-laki tak ada, kejadah apa? Bangla ada, Myanmar ada, Nepal ada, punya banyak. Jangan duk fikir, adik-adik aku nak kerja apa lepas ni, aku nak kerja apa lepas ni. Selagi mana kita hidup dalam dunia, selagi itulah Allah bagi rezeki pada kita. Jangan takut. Jangan takut. Dan sekarang kita buat tugas kita. Tugas kita ialah belajar. Tugas kita ialah jadi membekalkan diri dengan anak yang soleh, sifat anak yang soleh. Dan benda yang tak patut masuk dalam kepala otak, jangan masukkan. Adik-adik sekarang terlalu banyak memasukkan benda tak perlu dalam kepala otak. Kenapa adik putera tak jemput ke Jakarta? Kenapa bukan kerja kita? Tak akan keluar dalam soalan SPM. Nyatakan kenapa Adi Putra tidak dijemput ke pertandingan perdana, tayangan perdana Mak Kilau di Jakarta. Tak ada maknanya. Namakan anak kepada Syarifah Sakinah, tak ada maknanya. Nyatakan penyanyi nombor 1 di Malaysia, tak ada maknanya. Jadi banyak benda-benda macam ni yang sedang masuk dalam pemikiran adik-adik. Akhirnya pemikiran adik-adik tak pernahnya konsentrate. Dulu zaman saya dulu tak ada benda-benda ni. Balik rumah baca buku, basuh pinggan, kemas rumah baca buku, habis. Dia tak masuk cerita artis, cerita ni. Tapi kita hari ni sambil baca buku, TikTok sebelah. Sambil study, tengok TikTok sekejap. Tengok pula gambar bagus punya. Wah, gini tengok. Tengok-tengok mak masuk. Ya, gambar ni pun celaka. Dosa. Mak tengok, mak pun keluar. Dia cari balik, mana yang tadi? Jadi benda yang tak perlu jangan campur aduk. Buat kerja satu-satu. InsyaAllah kejayaan akan datang kepada kita. Man jada wajada, insyaAllah. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Dari mana datangnya cinta? Cuba jawab. Dari mana datangnya cinta? Jawapan dia dari Facebook turun ke Insta. Dari mana datangnya cinta? Dari Facebook turun di Insta. Dari mana datangnya kecewa? Salah.
soalannya, bila dah berjumpa gigi dah tak ada. Dari mana datangnya bahagia? Okey, soalan seterusnya, dari mana datangnya bahagia? Bila rindu dapat berjumpa. Dari mana datangnya sengsara? Bahagia di dunia, sengsara di waktu tua. Baik. Alhamdulillah, terima kasih yang bagi Datuk berkaitan dengan nasihat sebentar tadi. Seterusnya kita nak lihat yang bagi Datuk, salah satu lambang kejayaan seseorang murid itu apabila bukan sekadar dia berjaya mendapat ranking terbaik di dalam pelajaran dia, result yang terbaik dalam pelajarannya, tetapi dalam masa yang sama baik juga akhlak dia bersama dengan gurunya, dengan ibu bapanya. Lalu mungkin yang bagi Datuk boleh kongsikan keberkatan yang perlu dicari, salah satu di dalam dunia persekolahan, dunia ilmu ni adalah keberkatan, iaitu dengan cara kita jaga hubungan yang baik dengan guru-guru, begitu juga dengan ibu bapa. Silakan bagi Datuk. Baik, terima kasih Ustaz Ahmad. Di antara adab kita dengan guru kita, pertama apa? Jangan duduk di tempat guru tu duduk. Guru dia ada meja, ada kerusi dalam kelas. Jangan kamu pula pergi duduk situ. Diam. Diam. Dia pula belagak jadi cikgu pula. Itu tempat duduk cikgu. Jangan awak duduk atas dia. Kalau duduk atas kerusi cikgu pun tak boleh, berdiri atas dia lagi tak boleh. Ini tidak, dibuangnya skru bawah. Cikgu tu pula duduk, gedebuk jatuh di bawah. Adab jangan duduk di tempat duduk cikgu. Yang kedua, jangan panggil cikgu dengan nama dia. Nama cikgu apa? Mahani. Baik, Mahani ada Mahani. Kereta dia tak ada, tak ada Mahani, okey lah. Mahani kau panggil. Panggil dia Cikgu Mahani. Ada ke si Bidin? Dia panggil cikgu dia si Bidin. Nama cikgu tu Zainal Abidin, panggillah Cikgu Zainal. Panggilnya Bidin. Astaghfirullahalazim. Ni minta maaf lah kalau ada Cikgu Bidin sini. Adik-adik nak dapat keberkatan dalam pelajaran, panggil dengan nama cikgu. Cikgu Syahari, Cikgu Murni. Pernah dengar nama Cikgu Murni? Ada kan? Cikgu Murni kenal? Yang janda tu. Tu Cikgu Murni. Yang mengoraknya Haji Bakhil. Kenal Haji Bakhil? Situ labu-labi tu. Kan dia tengok tapak tangan Cikgu Murni. Kalau urat ini bertemu urat ini, tandanya Cikgu Murni nak kahwin dengan orang kaya. Nampak? Tak pernah faham? Tak faham? Tak. Jangan panggil cikgu dengan nama dia. Pernah dengarkan nama Imam Syafi'i? Mazhab kita nama dia mazhab Syafi'i. Guru Syafi'i nama dia Maliki, Imam Malik. Imam Syafi'i bila nak tidur malam, kaki dia tidak melunjur ke arah rumah Imam Malik, sebab takut hilang keberkatan dia. Dia ubah kaki dia. Kita hari ni kaki sepak muka cikgu, terajang kereta cikgu, kemudian minta, ya Allah berkatilah pelajaran aku. Tobatlah tak berkat. Ada yang pijak gambar cikgu, dia letak gambar cikgu kat lantai. Okey, mari kita pijak beramai-ramai. Marilah, mari pijak. Bila nak berkat hormat dia sampai tahap macam itu. Yang ketiga, bagaimana nak dapatkan keberkatan ilmu? Doakan pada cikgu. Sebab tu kita selalu sebut wal muallimin wal muallimat. Kita minta doa pada guru-guru, ampunkanlah dosa guru-guru aku, baik guru lelaki baik guru perempuan. Berapa banyak kita hari ni yang doa pada cikgu kita? Yang kita doa sekarang kebanyakan ialah untuk kita. Ya Allah, nak ini, nak ini, nak ini. Jarang kita berdoa untuk mak bapak kita. Ya Allah, ampunkanlah dosa mak aku. Ya Allah, kau sihatkanlah tubuh mak aku. Ya Allah, kau murahkanlah rezeki bapak aku. Ya Allah. Kita jarang minta. Ya Allah, jiran aku sakit. Ya Allah, kau sembuhkanlah. Ya Allah, jiran aku kena COVID. Ya Allah, kau sembuhkanlah dia. Ya Allah. Minta.
Ya Allah, orang tu hutang aku RM20 sampai sekarang tak bayar. Kau murahkanlah rezeki dia ya Allah, supaya dia dapat bayar hutang aku. Yang kita banyak doa bagi orang jahat. Ya Allah, dolar tu hutang aku 100 sampai sekarang tak ada bayar. Kau butakanlah mata dia ya Allah. Jahat betul doa. Kita doakan cikgu kita. Yang keempat, bagaimana kita nak dapatkan keberkatan daripada pelajaran, daripada guru-guru kita. Jangan engkar pada perintah dia atau larangan dia. Baik, malam ni kalau cikgu tak perasan, kalau cikgu perasan malam ni di kampung awak ada konsertnya, ada jaget lambak, ada konsert dandut dia. Betul cikgu? Betul. Jadi cikgu minta pada kamu semua jangan pergilah. Kamu tu nak periksa. Cikgu harap pada pelajar-pelajar cikgu jangan pergi. Tetapi ada juga 5-6 orang yang terbabas pergi. Buat bahasa isyarat lagi. Jap, pergi ya. Tapi cikgu Zul tak pergi-pergi. Lantak dia pergi ya. Kepala bergerak-gerak. Akhirnya pergi konsert dandut. Dia sendiri menari atas dandut. Sejak balik dari itulah kepala dia gitu duduk saja. Gitu. Apa yang kau lengkau? Sebab itu tuan-tuan, banyak orang yang gagal dalam hidup dia, tak bahagia dalam hidup dia kerana tidak mendapat keberkatan daripada pengajaran dan pelajaran yang dia dapat. Adik-adik kena ingat, keberkatan ini bukan dia datang sekarang. Keberkatan dalam hidup, ketenangan dalam hidup bukan sekarang, dia akan datang, tempoh akan datang. Ada orang kaya tuan-tuan, dia balik naik helikopter cari cikgu dia di sekolah. Naik helikopter, landing dekat padang sekolah, cikgu-cikgu dia semua dia datang, dia cium tangan cikgu dia. Padahal dia sekarang dah jadi jutawan besar, tapi dia masih hormat. Dan orang tanya kepada dia, apa rahsia kejayaan awak? Allah bagi rezeki. Rezeki saya Allah yang bagi, tapi saya menjaga hubungan saya dengan cikgu saya. Kadang-kadang kita kutuk cikgu, kita maki dia. Malah lebih dahsyat, ada yang pukul cikgu. Upah orang lain pula, dibelasahnya cikgu dia. Jadi kalau adik-adik nak kepada keberkatan, jom hormati pelajaran, hormati orang yang memberi kita pelajaran. Maka nanti bila dah besar, dah dewasa, dah tua, hidup kita akan sentiasa berkat. Salah satunya berpunca daripada menghormati guru. Anak-anak sekarang umur 16, 17 belum kahwin lagi, tunggu nanti dapat baby. Lepas jadi baby, jadi anak. Lepas jadi anak, jadi remaja. Masa itu nak tengok macam mana. Sekarang adik-adik tak ada masalah, tunggu ada anak nanti. Anak yang degil, anak yang melawan, anak yang tak hormat kita, anak yang derhaka pada kita, anak yang jadi musuh kita di satu hari. Bila dia duduk dengan suami, duduk dengan isteri, dia tanya suami dia, kenapa abang anak-anak kita ni nakal betul abang, buas betul abang, kenapa anak kita tak hormat kita abang? Suami jawab, abang pun tak tahu, kita dah bagi pendidikan tapi anak kita tetap kurang ajar. Cuba cek, waktu di sekolah dulu abang buat apa? Ada tak abang dulu kurang ajar dengan cikgu? Abang ni samsing kampung dusun di sekolah. Ada tak abang minta maaf dengan cikgu abang? Tak ada paksa nak minta. Abang kalau abang jumpa cikgu, tumbuk cikgu tu. Patutlah anak awak tiada keberkatan. Awak tidak pandai menghormati ilmu yang awak dapat. Yang kita jadi pandai sekarang ni tuan-tuan sebab cikgu aja. Daripada tak kenal alif sampai ya dah kita kenal. Daripada tak kenal A sampai Z kita dapat. Daripada tak boleh menulis sekarang boleh menulis. Ilmu yang kita ada ni kerana adanya cikgu. Daripada tadika kita, daripada tabika kita, pasti kita, kemas kita, sampai sekarang. Bayangkan kalau tuan-tuan tidak ada ilmu. Bayangkan
Manusia melalui beberapa peringkat buta huruf. Buta huruf dulu-dulu orang tak boleh membaca. Tuan-tuan tengok cerita P. Ramlee, ingat cerita P. Ramlee? Ini surat apa dia baca lah, apa dia tulis, sekali Arab wal fadang fasiru. Ni cerita P. Ramlee tu. Tumpuk-tumpuk tai unta, kata dia. Dia tak erti menulis, dia main belasah je baca entah. Pi sekolah berwerenga unta, dia kata. Siapa dulu yang tak boleh membaca, dia ketinggalan. Akhirnya kita semua sekarang pandai membaca, dah basmi buta huruf. Kemudian buta huruf yang kedua, bukan orang tak boleh baca. Apa dia buta huruf yang kedua? Bila manusia tak pandai komputer, dia tak reti menggunakan teknologi komputer, dia boleh dianggap buta huruf. Ni tulis ni macam mana ni, mak tak tahu ni lah, mak takkan tak tahu, senang je mak tekan yang ni, mak tekan yang ni. Dia tak tahu. Akhirnya semua orang belajar komputer. Nak tak nak kena belajar komputer. Sekarang buta huruf yang terbaru ni apa? Digital. Kalau kita tak tahu digital, kita dah boleh dicap sebagai buta huruf. Hari ni nak transfer duit, digital. Nak beli barang, digital. Nak beli tiket, digital. Nak tengok kesihatan, digital. Nak pergi ke mana pun, digital. Nak order barang pun digital. Dia tengok beli barang ni, dia tengok cuba order ni, mak ni order tekan je ni, mak nanti dia sampai bayar. Manalah aku reti, mak ni cikgu sekolah pun tak reti, zaman aku dulu tak ada. Selepas era digitalization ini, apa pula tuan-tuan? Sebab tu kita akan terus belajar dan belajar dan belajar, dan akan ada guru yang mengajar kita. Kalau adik-adik tak pandai nak menghormati guru, maka keberkatan itu akan hilang daripada kita. Wallahu a'lam. Alangkah gembira hati. Hai, kena menyanyi ya? Berjumpa pertama kali, dari jauh abang datang, sejak lama adik kenang, berpadulah kasih mesra, terjalin rasa saudara. sudah lama kenal suara, baru kini jumpa muka. inilah rahmat dari Yang Kuasa, kita jumpa dalam bahagia. manusia mempunyai rencana, namun takdir di tangan Yang Kuasa. berpadulah kasih mesra, terjalin rasa saudara. mungkin kita pisah lagi, semoga jumpa kembali. bye bye. Baik, ini lagu ni adalah lagu saya yang dimuatkan dalam filem terbaru saya. Ya. Oh, dengar tu, filem terbaru tu. Maknanya ada filem lama saya. InsyaAllah filem terbaru saya ni akan keluar sedikit masa lagi. Tajuk dia Zim Zim Al-Kazim. Jadi Mak Kilau dapat 90 juta. Saya harap filem saya ni dapatlah 200 juta. Ini filem terbaru saya, insya-Allah. Dulu saya berlakon filem hanya untuk pelakon jemputan saja. Tangkap orang tak puasa, 18 puasa. Tangkap yah kucing. Bel, ya ye. Pelakon tambahan dia. Sekarang ni saya jadi hero pula. Okay. InsyaAllah akan datang saya dapat tawaran untuk berlakon filem jadi orang jahat. Saya tak mau pegang watak ustaz lah, saya nak pegang watak orang jahat. Jadi something kasih sengat sama lu. Yang mana faham, tak faham sudah. Nantikan di pawagam, insya-Allah. Okey.
InsyaAllah. Minta maaf saya nak tahu sampai pukul berapa ya kita punya ni. Habis dah. Pukul 12. Okey, masih ada lagi masa. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, adik-adik yang dirahmati Allah. Sementara kita nak sambung balik bersama dengan yang bahagia Datuk, saya nak kongsikan satu tips bagaimana nak kuatkan ingatan kita. Satu tips bagaimana nak dapatkan kekuatan ingatan yang baik, terutamanya bila kita nak ingat sesuatu topik ataupun pelajaran dan sebagainya. Salah satunya adik-adik yang dirahmati Allah, perbanyakkan untuk berlapar. Okey, cuba pegang perut masing-masing. Okey, tepuk sikit, tepuk sekali. Nak dengar sikit, tepuk sekali. Tepuk 2 kali. Tepuk 3 kali. Okey, cuba tengok perut masing-masing ya. Bila perut kita ni lapar dia yang dirahmati Allah, maka oksigen yang akan masuk pada, bila kita kenyang, bila kita makan, sebenarnya oksigen pada tubuh kita dia akan digunakan untuk kita punya pencernaan di bahagian perut. Lalu bila kita berlapar, lalu oksigen yang kita hirup ni, kita sedut ni, dia akan digunakan untuk otak kita. Sebab itu bila orang yang perut dia lapar, sebenarnya kekuatan akal dia sangat kuat ketika itu. Sebab tu kelebihan berpuasa salah satu kaedah yang paling bagus untuk membantu seseorang itu memiliki kekuatan ingatan yang sangat kuat. Sebab tu saya ingat lagi waktu zaman saya hafal Quran, di umur-umur adik-adik ni saya dah hafal Quran, di umur adik-adik saya dah ingat 10 juzuk lekat, tebuk ayat mana pun kita boleh jawab. Salah satu amalan saya adik-adik yang dirahmati Allah, yang bagi Datuk pun seorang hafiz Quran juga adik-adik yang dirahmati Allah. Kami nak hafal Quran, salah satu kaedah yang kami guna adalah berpuasa. Saya daripada hari Isnin, bukanlah nak suruh adik-adik setiap hari Isnin sampai Jumaat puasa, bukan. Maksudnya lagi kita berlapar sebenarnya kita punya daya ingatan sangat kuat. Jadi ini di Ustaz Ahmad hafal Quran umur berapa? Saya start hafal Quran waktu tingkatan 2 tu. Waktu tingkatan 2, habis 30 juzuk. Selepas saya dapat 10 juzuk, saya ambil SPM. Lepas habis SPM, ambil STAM. Lepas STAM baru saya masuk Darul Quran. Umur 23 khatam. Umur 23 khatam Quran. Maknanya selepas SPM, selepas STAM lah. Ya, betul. Baik, Ustaz Ahmad ni adik-adik hafiz Quran. Tanyalah surah apa pun, ayat apa dia boleh sambung. Sekarang saya nak test Ustaz Ahmad dengan ayat yang Juzuk 30 tu, yang susah-susah. Boleh? Kita try dia tengok boleh? Baik, ayat susah ni Ustaz nak bagi kat dia ni. Baik, Ustaz Ahmad tolong sambung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ya Allah, susahnya ayat tu. Tengok tu, dia boleh ingat tu, nampak? Dalam hati kata aku boleh, nampak tuan. Sekarang kita try dia ayat yang susah-susah sikitlah. Baca ayat yang atas-atas sikitlah. Ayat apa adik-adik nak kita try Ustaz Ahmad? Jangan. Surah apa? Al-Baqarah. Al-Baqarah. Oh, susah tu, panjang-panjang tu. Surah apa? Okey, sekarang Ustaz tengok, Ustaz nak suruh dia sambung. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Ulang dan sambung. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Sadaqallahul azim. Tepuklah sikit. Okey, saya nak tepuk Datuk. Saya bukan moderator. Baik, sekarang kita baca lagi ayat atas. Oh, lagi ayat atas. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim sad. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun min
litunzira bihi wa dzikra lil mu'minin ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun wa kam min qaryatin ahlaknaha fajaaha ba'suna bayata aw hum qailun. Nak sambung ke nak ulang? Surah lain Datuk. Oh, surah lain pula. Kita mintalah Ustaz Ahmad ni untuk maklumat adik-adik. Ustaz Ahmad ini ialah naib juara pertandingan Aksi Asia Indonesia, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei, dan Ustaz Ahmad adalah juara kedua, maknanya naib juara Asia Tenggara ni. Jadi Ustaz Ahmad, saya tengok hari tu bila dia pukul 4 pagi di soal jawab dalam siaran langsung 4 pagi tuan. Hakim juri tanya dia jawab, juri tanya dia jawab. Jadi macam sekarang lah, bila saya tanya dia jawab, bila saya tanya dia jawab. Adik-adik, ni cabaran untuk adik-adik. Tengok benda yang baik, ambil jadi contoh. Kalau dia boleh sampai dapat nombor 2 di Asia Tenggara, nombor 1 siapa Ustaz Ahmad? Indonesia. Ustaz Ahmad bacalah surah At-Tur ke apa yang jadi Johana itu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-Tur wa kitabim mastur fi raqtin manshur. Sambung. Wal baitil ma'mur was saqfil marfu' wal bahril masjur. Inna 'adaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi'. يوم تمر السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين. Sadaqallahul azim. Baik, saya ni nak pergi ke Changlun Kedah, dekat UUM Changlun Kedah. Baik Ustaz Ahmad, kita hari ni dalam suasana merdeka ni. Betul Datuk. Ustaz Ahmad, Quran hafal juga. Lagu Merdeka tak hafal? Lagu Merdeka. Cuba baca satu, nyanyi satu lagu Merdeka tengok. Lagu Merdeka yang mana satu lagu Negaraku lah. Negaraku lagu bukan lagu Merdeka. Kan? Nama benar tak hafal. Baik adik-adik, 1, 2 mula. Tanggal 31 bulan 8 57 merdeka, merdeka, tetaplah merdeka menjadi sejarah. Mana bendera? Aduh, bendera. pasal lah bendera kan. Lagi merdeka. Lupa dah, habis dah Lagu apa lagi? Baik. Okey, sekarang Ustaz nak sentuh sikit sebelum masa kita sampai kepada kemuncak ni. Okey, kita sekarang dah merdeka berapa tahun? 65 tahun. Waktu merdeka kita semua tak lahir lagi. Betul Datuk. Bila kita tengok cerita Mat Kilau, adik-adik dah tengok, saya tak tengok pun. Tak sempat nak tengok. Baru naik semangat. Ada yang berjalan macam Mat Kilau. Tetapi yang kita nak sekarang, nombor 1, kemerdekaan apa? Daripada pemahaman adik-adik ni, tolong merdekakan daripada pahaman yang tak betul. Pahaman yang betul datang daripada mana? Datang daripada Allah dan Rasul yang terhimpun di dalam kalamullah Al-Quran. Baik, saya buat contoh. Selagi mana adik-adik belum bersihkan pemikiran itu, adik-adik belum merdeka.
Baik, manusia yang pertama siapa? Manusia yang pertama siapa? Adam. Siapa tok nenek kita? Siapa tok nenek kita? Nabi Adam. Nabi Adam dan Hawa. Hawa. Oi, baju kelawar. Ya, jangan diragut perempuan yang baju kelawar tau. Dua laki-laki tewas di tangan perempuan berbaju kelawar. Nampak tuan? Adik-adik, itu sejarah tu. Menung peragu tu, menung kena belasah dengan perempuan berbaju kelawar. Masya Allah. Hebat adik kita baju kelawar. Selalu mak kita pagi-pagi beli ikan, pakcik jual ikan naik motor, mak beli ikan pakai baju kelawar begini. Ambil ikan tu yang baju kelawar, pakcik jual ikan, tengok yang ni ya. Tengok ikan sudahlah, jangan tengok baju dia. Yang mana faham, tak faham sudah tak. Kan baju kelawar kan labuh ke sini, buka dia. Baik, adik-adik, siapa tok nenek kita? Adam dan Hawa. Kita keturunan apa? Adam dan Hawa. Apa ramai yang faham kita keturunan daripada beruk? Ada sini keturunan beruk, angkat tangan. Ada sini keturunan beruk? Dia panggil kawan dia beruk. Baik, sekarang ustaz sebut pada adik-adik. Adik-adik, anak-anak cucu beruk yang dihormati. Agak-agak marah lah. Sekarang ustaz tukar adik-adik, anak-anak cucu Adam yang dihormati. Rasa bangga tak? Bangga kita keturunan Adam. Kalau ini tak diperbetulkan lagi, belum merdeka pemikiran kita. Manusia bukan dari beruk, manusia daripada Nabi Adam. Adik-adik bela beruk seekor, tengok bila dia jadi orang. Takkan jadi orang sampai bila-bila. Satu. Nombor dua, pemikiran kita dulu-dulu, kita diajar bahawa orang dulu-dulu bodoh. Orang dulu-dulu tak pandai. Orang dulu buta huruf. Bahasa kita ialah primitif. Tak reti, nama dia primitif. Baik, cuba tanya, Nabi Nuh buat kapal besar mana? Nabi Nuh buat kapal lagi besar daripada dewan kita ni. Berapa tingkat kapal Nabi Nuh? 3 tingkat. Adik mai depan. Mai. Duduk sini, mai. Oh, segak. Beri tepukan pada adik kita yang insya. Duduk sini. Teman ustaz, teman duduk. Dah ustaz bagi mikrofon, kau nyanyi sekali. Baik, kapal Nabi Nuh berapa tingkat? 3. Nampak? 3 tingkat. Apa yang kapal Nabi Nuh bawa? Segala jenis haiwan, pengikut dia. Berapa lama kapal Nabi Nuh terapung-apung dalam lautan yang begitu besar? Berapa hari? Berbulan-bulan. Soalan dia, berapa banyak makanan yang Nabi Nuh bawa dalam kapal dia? Kalau yang datang bawanya gajah, sekali gajah makan berapa tan? Sekali dia minum berapa galen? 3 galen. 3 galen sikit. Kalau gajah minum 3 galen, tuan-tuan, sakit buah pinggang gajah tu, air tak cukup. Harimau makan, beruang makan, ular sawa makan. Agak-agak berapa tan makanan Nabi Nuh? Adik-adik tak nak buat kajian? Lepas ni adik-adik buat kajian. Berapa banyak makanan yang Nabi Nuh bawa untuk membekalkan binatang yang dia bawa dalam kapal dia?
Ni, yang inilah yang ustaz nak ajak kamu jadi merdeka pemikiran. Bahawa zaman dulu bukan zaman bodoh, zaman dulu bukan zaman kegelapan, zaman dulu bukan zaman primitif. Kalau primitif, mana boleh buat kapal? Soalan ketiga, antara buat rumah, nama apa? Muhammad? Siapa seorang lagi? Tadi siapa dia? Yang baju hitam, mai. Mai ni. Mai. Yang jawab tadi, mai. Mai. Duduk sebelah Ustaz Ahmad. Wah, ini Mak Kilau. Bagi tepukan pada Mak Kilau kita. Siapa nama? Apa? Muiz. Oh, nama sedap, Muiz. Tadi apa soalan tadi? Allahumma salli ala Muhammad. Antara buat rumah dengan buat kapal, mana dulu? Buat rumah. Pandai. Antara buat rumah dengan buat kapal, mana dahulu yang kita buat? Oh, buat kapal ni. Antara buat rumah dengan buat kapal, mana dulu kita kena buat? Rumah dulu, sebab kita tinggal dalam. Kalau Nabi Nuh buat kapal, takkan dia tak ada rumah. Sebab orang dulu-dulu kata, orang dulu-dulu tak pandai buat rumah, dia orang diam dalam gua. Takkan duduk dalam gua buat kapal, kan pelik tu. Mana Nuh buat kapal, mana Nuh balik gua tidur. Ya betul kau, mestilah ada rumah dia. Soalan yang kelima untuk adik-adik berfikir, di mana Nabi Nuh simpan makanan dalam kapal? Berbulan-bulan dia banjir, rosak ada makanan kalau tak ada peti ais. Peti ais siapa yang dia pakai? Sebab tu tuan-tuan, antara pahaman yang belum merdeka ialah menganggap orang dulu-dulu bodoh, tidak ada teknologi. Macam mana dia boleh potong kayu untuk buat kapal? Macam mana dia boleh gunakan besi untuk buat kapal, paku, wa alwahin wa dusur? Macam mana dia boleh belayar dan boleh tahu magnitud dia, kompas dia? Mesti Nabi Nuh pandai. Soalan keenam, apa nama tadi? Daniel di sini. Muiz atas bukit. Muiz atas bukit, Daniel di bawah bukit. Agak-agak dengar tak kalau bercakap? Atas bukit tu. Muiz. Tak dengar. Muiz. Nampak tak? Muiz pun jawab, Daniel. Dia tak boleh panggil Muiz. Jomlah. Okey, tak boleh. Kapal yang Nabi Nuh buat atas bukit. Nabi Nuh punya anak di bawah bukit. Bila datang banjir, adik-adik tengok sekarang banjir di Pakistan. Tengok kan, teruk kan? Bangunan runtuh, hotel runtuh, hanyut semua orang. Jambatan runtuh, empangan runtuh, jalan. Dahsyat gila banjir dia. Boleh meruntuhkan bangunan. Banjir Nabi Nuh beribu kali ganda lagi dahsyat daripada banjir itu. Dalam tempoh beberapa saat saja, beberapa minit saja, tenggelam bumi. Okey, soalan Ustaz. Dalam Al-Quran, Nabi Nuh panggil anak dia di bawah bukit. Wahai anakku, marilah bersama ayah, naik kapal ayah, engkau selamat insya-Allah. Anak dia jawab, tak apalah, ayah pergilah kapal ayah, saya panjat bukit. Okey, no problem. Waktu itu hujan lebat, waktu itu banjir. Agak-agak dengar tak kalau cakap, wahai anakku, marilah naik. Apa? Tak dengar. Agak. Soalan Ustaz, dia orang bercakap guna teknologi apa? Adik-adik pernah fikir? Seorang bapa atas bukit, atas kapal, anak dia di bawah. Teknologi apa yang dia orang pakai? Jadi jangan cakap bahawa kita sekarang moden, kita mengulangi apa teknologi yang orang dulu ada. Sebab itu adik-adik pergi ke Mesir, nanti Daniel, Muiz pergi ke Mesir.
Tengok dekat istana, apa nama, makam, piramid. Tengok Firaun. Dia kata tengok Firaun. Tengok tulisan yang dekat gua tu. Ukiran gua tu. Tuan-tuan tengok, ada yang cakap macam ni. Ada yang pegang macam tu. Ukiran tu seolah-olah dia duk pegang satu benda ni, duk tulis. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita buka di dalam sejarah, kisah bagaimana orang yang mula-mula yang menulis dalam dunia. Siapa yang mula-mula menulis dalam dunia, Daniel? Nabi Idris. Tak apa, Ustaz tanya, Ustaz jawab. Nabi Idris. Baru nak sebut Nabi. Pandai Daniel. Baik, siapa Nabi yang mula mencipta alat penulisan? Idris Alaihi salam. Cuba kita baca lagu Nabi. 1, 2, mula. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wa akhiru khatimul anbiya Muhammad al-Mustafa. Baik, bagi tepukan untuk Abang Daniel kita. Suara Muiz saya tak dengar pun. Muiz boleh hafal lagu tu? Boleh, sila Muiz. Muiz seorang aja. Persembahan solo dari Muiz. Sila. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wa khatimul anbiya. Okey, semua sekali. Muhammad al-Mustafa. Baik, bagi tepukan untuk saudara Muiz kita. Hebat. Daniel hebat, Muiz hebat. Masya Allah. Baik, Nabi yang pertama Adam, Nabi yang kedua Idris. Berapa ribu tahun dia orang ni? Tak tahu. 5,000, 6,000, 7,000 tahun sebelum kita. Maknanya dah ada penulisan. Sebab itu bila berlakunya, Nabi Idris mengetahui bahawa akan berlakunya banjir yang besar di zaman Nabi Nuh, maka Nabi Idris telah membuatkan, adik-adik buka balik sejarah bagaimana pembinaan piramid, bagaimana segala benda disimpan dalam piramid, maklumat-maklumat disimpan. Bila datang banjir yang besar, piramid tak akan binasa. Ini pembinaan yang bermula sejak zaman Nabi Idris, bukan zaman Nabi Musa. Sebab itu adik-adik, kita sekarang berada dalam bulan kemerdekaan. Negeri-negeri ini maju. Negeri-negeri ini adalah maju, mempunyai tradisi ilmu yang sangat hebat, di samping tradisi teknologi yang hebat. Maka sebab itulah penjajah-penjajah datang ke negara-negara ini untuk membongkar dan mengambil segala khazanah yang ada. Ini sejarah adik-adik. Dia masuk ke negara Mesir, dia masuk ke negara Arab, dia masuk ke dalam tanah Melayu. Negara-negara ni dia jajah. Apa dia buat? Dia bongkar benda-benda ini dan dia bawa balik khazanah ini untuk mereka kaji. Dan daripada mereka lah berlakunya revolusi perindustrian, menjadi negara maju, mencipta pelbagai benda yang mereka bawa balik daripada negara-negara yang dijajah tadi. Antara bentuk kemerdekaan yang belum boleh dikatakan merdeka ialah penjajah datang ke tanah Melayu adalah untuk mencari rempah ratus. Tuan-tuan ingat orang Portugis Alfonso di Albuquerque tu, dia makan sambal ke? Kari ala kapas ke? Saya bila tengok Bruno Fernandes tu macam Alfonso di Albuquerque tu. Dia ni kenal Bruno Fernandes.
sebiji macam Alfonso de Albuquerque. Mereka datang bukan untuk mencari rempah ratus, mereka mencari sumber yang ada di tanah Melayu. Dan adik-adik balik sekali lagi, buka YouTube. Ini bukan zaman adik-adik, ini bukan zaman adik-adik, tapi ustaz paksa buka ya. Zaman adik-adik sekarang tu cerita K-pop lah apa bala semua. Balik sekali lagi, buka filem Hang Jebat. Buka filem Hang Jebat 1961. Warna hitam putih, lakonan Nordin Ahmad. Okey, sekarang ustaz buat babak filem Hang Jebat berlawan dengan Hang Tuah. Okey. Bila Hang Jebat mengamuk, Hang Tuah datang. Cis Jebat, beranikah menderhaka pada Sultan Melaka? Apa jawab Jebat? Kalaulah aku tahu kau masih hidup, Tuah, aku tak akan menderhaka pada Sultan Melaka. Demi Allah dan Rasul, aku tak akan menderhaka. Sudah, keluar kau Jebat, mari kita bertikam. Berlawan. Apa jadi? Hang Tuah rampas keris Tameng Sari Jebat. Hang Tuah bagi keris dia. Bila bertikam, Hang Jebat tertutup muka dia dengan langsir. Akhirnya Tuah tikam. Pam, tikam. Aduh, bisanya keris kau Tuah. Dia duduk. Hang Tuah balik. Tuan-tuan tahu apa Jebat buat? Jebat tarik langsir tu dan dia ikat luka dia, dan langsir itu menghentikan pendarahan Jebat selama 3 hari 3 malam. Bila dia dah 3 hari 3 malam, dia mengamuk, dia pergi rumah Hang Tuah, dia duduk atas ribaan Hang Tuah, dia nak buka kain langsir tu. Tuah kata Jebat, jangan dibuka lagi balutan kamu, aku belum puas berbicara dengan kau Jebat. Dah sampai masanya aku pergi Tuah. Bila dia buka kain tadi, menyembur darah dia keluar. Soalan dia, kain apa yang Jebat balut luka dia supaya tidak bleeding? Kain sutra daripada Daniel. Muaz, ini Daniel, kain kafan. Lagi bagus jawapan dia. Dari Muiz, kain sutra. Sahabat kita yang tercinta, kain kafan biasanya. Adik-adik nyanyi sikit lagu Siti Nurhaliza berkaitan dengan kain. 1, 2 mula. Cindailah mana. Cuba. 1, 2 mula. Tidak terkira. Daniel tak nak lari. Kain apa? Cindai. Hari ini semalam keluar dalam berita, kain cindai dipanaskan dengan suhu mencecah 2000 darjah Fahrenheit, masih sejuk. Soalan dia, orang Melayu lah yang mencipta kain cindai. Siapa kata orang Melayu bodoh? Ke orang-orang bagi tahu kita orang Melayu bodoh, orang Melayu bodoh, orang Melayu bodoh, sampai tertanam dalam kepala otak kita Melayu tu bodoh. Penjajah yang bagi pandai kita. Dah, mereka yang membuang sejarah kita. Adik-adik, masa Alfonso de Albuquerque tu datang, bila Melaka tewas, dia bawa balik 3,000 meriam, bawa balik ke Portugal, bawa balik ke India. Dan meriam orang Melayu Melaka adalah meriam yang besar-besar. Jangan cakap orang Melaka lawan Portugis dengan keris dan lembing. Tidak, mereka ada senapang, mereka ada meriam. Habis tu kenapa Melaka boleh tewas? Dengki, kianat, iri hati sama-sama kita. Kita nak membangunkan balik tamadun bangsa kita, makan masa ratus tahun. Bila dah boleh bangun, kadang-kadang kita hancurkan dengan iri hati, hasad, dengki sama-sama kita. Belajarlah daripada jatuhnya kerajaan Melayu Melaka. Dan bila Portugis sampai, cuba adik-adik tengok,
Siapa sini yang pernah melawat tembok besar Cina? Kan? Okey, tengok dalam YouTube sudah. Tembok besar Cina ni 10,000 kilometer panjang dia. Dibina di zaman Maharaja Qing Yang apa semua dulu ni. 10,000 kilometer panjang, gila tu. Gila pun tak panjang macam itu. Adik-adik pergi ke China, dia ada Forbidden City, kota larangan, beratus-ratus tahun, beribu tahun punya kota, sampai sekarang masih wujud. Adik-adik pergi ke India, ada Taj Mahal. Adik-adik pergi ke India, ada kerajaan raja-raja yang besar, istananya. Kenapa Portugis tidak robohkan? Kenapa penjajah tidak robohkan kota-kota yang besar ini? Kerana jawapan dia apa? Tapi kenapa bila dia datang ke Melaka, ada istana Melaka sekarang? Tak ada. Ada hasil kerajaan Melaka yang hebat sekarang? Tak ada. Sebab bila Portugis datang, apa yang dia buat dulu? Dia hancurkan semua binaan-binaan kerajaan Melaka, supaya anak bangsa Melaka faham kerajaan kau tak ada apa-apa, yang dia tinggal hanyalah kota apa Musa saja. Ini yang kami buat untuk kau. Adik-adik, penjajah datang, dia rampas hak kita, dia ambil hasil bumi kita, dan dia memadamkan sejarah kehebatan bangsa kita. Balik nanti adik-adik buat kajian macam mana keris ada di Ryukyu di Jepun. Bila mereka buat kajian, orang Jepun buat kajian, rupa-rupanya keris itu adalah hadiah daripada Sultan Melaka dengan kerajaan Ryukyu di Jepun, dan dibawa oleh Hulu Balang Hang Tuah. Jangan cakap Hang Tuah tidak ada. Hang Tuah jadi duta Sultan Melaka buat hubungan dengan kerajaan di Jepun. Dan bila Portugis menakluk Melaka, di antara kerajaan dunia yang suruh Portugis patah balik ialah kerajaan Cina. Sebab pada masa itu kerajaan Cina ada hubungan baik dengan kerajaan Melaka. Dan adik-adik kena ingat, bila adik-adik pergi kerajaan India, dalam sejarah kerajaan India, satu kerajaan ada satu gambar patung di situ, orang Melayu bertengkolok macam adik-adik, bersamping duk pegang keris, berlawan bersama-sama dengan panglima-panglima tentera India. Mereka buat kajian, macam mana ada orang lain yang bukan bangsa India yang duduk dalam gambar patung itu, yang berbusana Melayu macam adik-adik, berkeris Melayu macam adik-adik. Rupa-rupanya Hang Tuah dihantar untuk membantu kerajaan India. Dan Hang Tuah sampai kepada Turki, Hang Tuah sampai kepada Eropah. Mana dia belajar ilmu tentang laut, tentang perkapalan. Itulah orang Melayu, orang yang paling bijak dalam bidang laut. Adik-adik, simpan dalam hati, Melayu bukan bodoh. Orang Melayu diperbodohkan. Melayu adalah bangsa yang hebat, cuma kita dinafikan kehebatan kita. Jadi tanggungjawab kita lah untuk menaikkan bangsa kita, agama kita. Bukan lagi main-main. Naikkan balik kegemilangan yang pernah dibuat, tetapi dinafikan. Diangkut segala kekayaan kita daripada emas, perak, timah dan sebagainya. Mereka hanya beri kemerdekaan pada kita bila biji dah tak ada. Adik-adik naik kapal terbang daripada Ipoh naik pergi Johor. Adik-adik naik kapal terbang Ipoh pergi Pulau Pinang, pergi Langkawi. Yang adik-adik nampak hanyalah lombong-lombong yang ditinggalkan oleh penjajah. Dia orang ambil biji, dia orang tinggal lombong pada kita. Mereka jadi kaya, mereka jadi negara maju, kita nak bangun balik jadi susah. Cari hasil untuk yang lain daripada sawit, daripada getah. Sedangkan Allah dah bagi pada kita bumi emas, bumi timah dan sebagainya. Jadi kita bangun balik, potong sejarah-sejarah yang mengatakan bahawa Melayu itu adalah bodoh.
Melayu adalah lemah dan sebagainya. Cuma kita yang dilemahkan oleh penjajah-penjajah. Jadi Ustaz Ahmad, kita ucapkan terima kasih kepada dua hero kita ni Ustaz Ahmad. Betul. Ustaz Ahmad ada dompet? Tak ada dompet. Abang Din, Abang Din. mana Abang Din? Ambil duit bagi dekat dua hero ni. Ya. Cepat Abang Din, dompet tak ada. Cepat, masa berjalan ni kita akan buat penyerahan ni. Inilah penyerahan untuk dua hero kita pada pagi ni. Lari Abang Din, lari. Larilah hai kudaku. Lari Abang Din, lari. Jalan juga Abang Din ni. Okey Ustaz Ahmad. Tuai padi antara masa. Apa dah lagu ni? Tak hafal, lemah betul ni. Okey, lagi sekali Ustaz Ahmad. Tuai padi antara masa. Esok jangan layu-layuan. Intai kami antara nampak. Esok jangan rindu-rinduan. Anak Cina memasang luka dipasang di Tanjung Jati. Di dalam hati tidak ku lupa, sebagai rambut bersimpul mati. Batang selasih permainan budak, daun selasih dimakan kuda. Bercerai kasih talak tiada, 1000 tahun kembali juga. Burung merpati terbang 1000, hinggap seekor di tengah laman. Hendak mati di hujung kuku, hendak berkubur di tapak tangan. Kalau tuanmu di Kehulu, bawakan saya bunga kemboja. Okey, semua sekali. Kalau tuan mati dahulu, nantikan saya di pintu syurga.